Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita mulakan kelas kita dengan bacaan Al-Fatihah dengan doa penuh hati. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Okey, hari kita nak sambung belajar. Hari tu saya bagi offline je. Saya harap dapat tangkap lah macam mana nak menghasilkan OGIF tu OGIF. Macam mana nak cari kekerapan berlembut. Okay, so hari ni kita sambung lagi. Okay, kalau dalam buku teks awak, dia muka surat 211 211. So sebelum ni, minggu lepas saya ada bagi nota je, kita tak ada kelas. Okay, awak kena buat OGIF kan, betul tak? Okay, so hari ni kita belajar julat dan julat antara kuartil. Julat dan julat antara kuartil. Okey, bagaimana nak tentukan julat antara kuartil? Okey, julat ni kita dah belajar. Julat ni dia puratakan. Okey, masa tahun lepas kita belajar sukatan serakan juga yang ada cari min, sisihan piawai, variance kalau masih ingat. Sebelum cari sisihan piawai dengan variance, kita kena cari julat dulu So, ni dia ada tulis ni, semasa di tingkatan 4 awak dah belajar dia ada tulis kat buku teks ni. Okay, bagaimana tentukan julat. Okay, so kali ni awak tentukan julat dengan julat antara kuartil daripada OGIF yang awak hasilkan. So sebelum ni dah belajar cara nak buat OGIF. Kemudian daripada OGIF tu awak boleh dapatkan data Okay, contoh 9 contoh 9. Okay, dia bagi jadual. Okay, dia bagi jadual, dia bagi OGIF. Kalau dapat soalan macam ni, okay, saya besarkan sikit kalau awak dapat jadual macam ni, okay, senang, dia dah siapkan OGIF. So awak tinggal kira sahaja julat. Okay, apa tu julat? Julat yang awak belajar tingkatan 4 tu dia berdasarkan pengiraan. Okay, tapi bila dia bagi OGIF macam ni, so awak kena cari julat titik tengah kelas tertinggi tolak titik tengah kelas terendah. Macam mana tu? Okay, awak tengok dekat jadual. Penting tak pen saya ni? Tak sambung. Sekejap ni. Okay. Okay, so ini kelas tertinggi, kelas terendah. Okay, kelas tertinggi ni yang tengah-tengah dia ni, dia nak cari titik tengah dia. Okay, 99 tambah 900 bagi 2 ini. Okay, kemudian 499 tambah dengan 400 awak bagi 2. So hasil tambah dan bagi 2 ini awak tolakkan dia. So awak akan dapat julat. Okay, so titik tengah, sebelum ni kita dah belajar macam mana nak cari titik tengah kan. So untuk julat, kalau awak tak hasilkan jadual pun boleh. Kalau dia minta julat, awak terus buat pengiraan macam ni je pun boleh Okay, so awak akan dapat 500 gram. 500 dan kena tulis unit dia. Unit ni dapat daripada jadual. Okay, jadual senggatan yang diberi tu. So daripada dapatan ni, okay, awak boleh tulis kalau dia minta huraikan beza antara jisim tu berat beza di antara jisim bagi nanas paling berat dengan paling ringan. Okay, so yang atas ni paling ringan, yang bawah paling berat. Ini kan gram. Okay, gram paling berat dia dekat selang kelas yang terakhir ni. Kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selang kelas yang ke-6 ialah berat yang nanas yang terberat.
Yang pertama ni triangle lah. So beza dia ialah 500. Okay, tu tujuan nak cari julat. Beza paling besar dengan cari beza antara nilai paling besar dengan nilai paling kecil. Okay, so kemudian daripada OGIF ini juga awak boleh dapatkan julat antara kuartil. Apa tu kuartil? Kuartil ni dia daripada perkataan kuadran. Kuadran ni maksudnya ada satu bulatan kita bahagi kepada 4. Ini kuadran yang pertama, kuadran yang kedua, kalau sin tangent cos kuadran yang ketiga, kuadran yang keempat lah sukuan. Kita panggil sukuan. Orang matematik yang jumpa ni dia panggil kuadran. So kita boleh cari julat antara kuartil dengan mencari kuadran yang pertama, kuartil yang pertama dengan kuartil yang ketiga. Okay, julat antara kuartil. So kalau awak nampak kat sini, nanti kita tengok latihan. 1/4 ni ialah kuartil yang pertama. Okay, kuartil yang pertama. Kalau awak tengok rajah ni kan, kalau cikgu sambungkan macam ni, okay, so dia terbagi kepada pada 4. Ini kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga, kuartil keempat. Ini yang pertama biasanya dia labelkan dengan Q1, Q2, Q3, Q4. Tapi dalam OGIF, orang jarang labelkan Q4 dengan Q1 sebab Q2. Sebab untuk cari julat antara kuartil, dia hanya melibatkan sukuan pertama dengan sukuan ketiga sahaja. Kuartil pertama dan kuartil ketiga sahaja. So, masa kira ni 1/4 darab 80. 80 ni apa? 80 ni jumlah kekerapan. Jumlah yang ini. Jumlah yang ini jumlahnya ialah 80. Okay, jadi cara nak cari julat antara kuartil 1/4 darab 80. Kalau jumlah kekerapan awak 120, 1/4 dari 120. Lepas awak kira, awak akan dapat nilai. Biasanya memang perpuluhan. So macam mana nak dapat ni? Okay. Sorry. Lepas awak kira ni, awak dapat 20. Ini bukan pengiraan Ini yang saya buat bintang ni dapat daripada graf. Okay. Yang 1/4 darab 80 ni dapat 20. Ini melalui pengiraan. Bila awak dapat 20, awak pergi ke OGIF awak. Okay. Pergi ke OGIF. Okay. Cari kekerapan 20. Cari kekerapan 20 di sini. So, apa yang perlu awak buat? Ambil pembaris, buat garis putus-putus. Jangan buat garis padu garis putus-putus. Buat garis putus-putus ni sampai touch OGIF. Lepas touch OGIF, awak turunkan ke bawah, memang kena buat anak panah. Anak panah tu tak payahlah macam gambar Anak panah macam gini pun cukup. Tak payahlah buat anak panah macam gini, tak payah. Buat macam ni pun dah cukup. Okay. Lepas buat anak panah, kalau awak nak tulis kat sini pun boleh. Then awak tulis balik jawapan dekat sini. Sebab kadang-kadang bila kita pindahkan, kadang-kadang kita careless. Kita careless. So kadang-kadang penanda tu dia boleh check balik dekat rajah awak ada label kan berapa hujung anak panah tu. Seeloknya letak. Okay. Dan baru catat di pengiraan 614.5. Ingat 614.5 ni bukan daripada pengiraan, dapat daripada graf. Okay. Sama juga untuk cari kuartil yang ketiga. So kuartil ketiga, sukuan ketiga, so 3/4 darab 80 dapat 60. So daripada graf dekat kekerapan ni 60 sama juga tadi. Garis putus-putus ini kena garis kena garis. Okay. Lepas garis jumpa touch the OGIF then turun bawah. Dapat nilai, tulis dekat jalan kerja. Dekat graf pun saya nasihatkan tulis Masa saya sekolah dulu dekat OGIF saya labelkan berapa saya dapat kuartil kedua pertama dengan kuartil ketiga. Kadang-kadang penanda kita careless,
Kadang-kadang markah kita satu lagi nak dapat A. Kadang-kadang markah kita satu lagi nak dapat B plus contohnya. So dia boleh tolong lah. Dia tak boleh tolong sembarangan. Dia check balik. Graf dia betul. Kat sini ada. Tapi kat jalan kerja tak ada. Tapi lagi satu je nak dapat A plus. Dia pun tak buat keputusan sendiri. Dia buat keputusan berdasarkan 5-6 orang bersidang. Daripada 6 orang tu kalau 5/6 kata setuju, dapatlah markah. Okey. So saya nasihatkan untuk kuartil pertama, kuartil ketiga tu tulis pada graf audio awak, jalan kerja pun tulis. Okey. Itu bukan penamat jalan kerja untuk cari julat antara kuartil bila awak dah dapat nilai kuartil ketiga dengan kuartil pertama, awak tolakkan. Okey. Lepas awak tolakkan, awak dapat nilai, jangan lupa letak unit. Okey, unit mana nak dapat? Unit awak tengok dekat selang kelas. Dekat selang kelas. Kalau dia kata masa minit, awak tulis minit. Kalau masa jam, awak tulis jam. Okey? Okey. So dalam buku teks, dalam buku teks dia dah tulis bagaimana nak menguraikan data yang awak dapat ni. So, cikgu dah tengok format beberapa skema jawapan. Ayat dia ni awak boleh hafal dan awak tukarkan dengan nombor sahaja. Dengan nombor sahaja 195 ni. Yang ini ni boleh hafal. Beza antara jisim. So kalau atas ni jisim, awak tulis jisim lah. Kalau dikata beza antara masa, beza antara berat. So ini untuk label selang kelas. Bagi nanas, nanas tu perkataan lah, tapi awak kelas 5 jazar. Awak pandai buat ayat sendirilah saya rasa. Tak ada masalah kan? Kalau budak yang ada masalah bahasa tu dia tak pandai mengarang ayat. Saya rasa awak 5 jazar tak ada masalah. Boleh guna ayat sendiri. Kelas belakang-belakang tu dia tak pandai nak mengarang ayat. Jadi saya selalu suruh hafal dia. So beza antara jisim bagi nanas yang paling berat. Tujuan ni nak cari yang paling berat dengan paling ringan. Macam julat antara ketinggian. Julat ketinggian bagi 5 jazar. Kita cari yang paling tinggi, kita cari yang paling rendah. Dan kita tolakkan, kita dapat. So macam juga julat antara kuartil ni. Okay. Beza antara jisim bagi nanas yang paling berat dengan yang paling ringan. Cuma beza ayat julat dengan julat antara kuartil, dia ada perkataan ini yang berada pada 50% bahagian tengah taburan. Yang saya kotakkan ini ni yang awak kena guna ayat jika dia minta julat antara kuartil. Yang ini ni. Okay. So, lepas awak kira julat antara kuartil ni, masuk automatik masuk. Okay. Ini siapa dia? Teks. Okay. Okay, lepas awak kira, soalan ni dia berkembar. Soalan ni berkembar, rasa keluar jugalah. Lepas awak kira julat dengan julat antara kuartil, nanti dia minta sisian piawai tu dengan variance. Okay, sisian piawai dan variance. Dalam buku teks awak ni, dia just recall balik je yang awak dah belajar masa tingkatan 4. Okay. Sebenarnya nota ni ada dekat buku teks awak tingkatan 4 lah. Cuma dikata kat sini, bila melibatkan ORGIF, okay, nampak tak kat sini, dia ada titik tengah bagi selang kelas. Titik tengah bagi selang kelas. Masa tingkatan 4 belajar, ada tak titik tengah bagi selang kelas? Ada tak? Kalau masih ingat. Tak apalah, nanti awak recall balik lah. Ada Okay, jadi soalan ni dia berkembar tau. First dia bagi jadual je. So nanti awak kena buat ORGIF. Daripada buat ORGIF, awak kena cari julat. Kemudian awak kena cari julat antara kuartil. Awak kena cari sisian piawai. Awak kena cari variance. Complete soalan tu 10 markah. Jadi kenapa dia keluarkan balik variance dan sisian piawai ni? Dia takut awak lupa. So dia masukkan balik. So variance sila purata kuasa 2 bagi ni dah belajar kan.
So kita cari variance dulu baru dapat sisian piawai. Tapi kalau awak dapat sisian piawai dulu, awak boleh cari variance, terbalikkan je kan. Okay, so kita tengok. Okay, ini contoh 10 Contoh 10. Nanti latihan 7.2 soalan nombor 2 tu boleh refer pada soalan contoh 10 ni. Okay, so contoh 10 ni dia tunjukkan jalan kerja macam mana nak cari varian dengan sisian piawai. So siapa yang masih ingat yang tingkatan 4 punya boleh skip contoh 10 ni. Siapa yang dah lupa boleh study balik benda ni Okay, so masa tingkatan 4 kita pun ada belajar macam mana nak semak guna kalkulator. Kalau lupa, buku teks ni ada recallkan balik ni cara nak tekan. Okay, so kita tengok terus latihan 7.2a. Okay, untuk dalam bab 7 ni, lepas awak belajar OGIF ni, awak belajar plot kotak tau. Plot kotak ni sebenarnya awak dah belajar juga tingkatan 4, dia repeat je balik. Okay, kemudian ini yang awak dah belajar OGIF. Kemudian dia terus penyelesaian masalah nanti. Jadi untuk bab 7 ni sebenarnya isi utama dia OGIF dengan histogram. Itu isi utama dia. Isi utama kita tengok rumusan bab ni. Okay. So dalam bab 7 ni sebenarnya histogram, polikon kekerapan, OGIF. Blok kotak awak dah belajar tingkatan 4. Dia just recall balik je. Okay. Kemudian julat antara kuartil ni, yang ini yang belajar tingkatan 5. Yang ini dah belajar tingkatan 4. Ini dah belajar tingkatan 4. Ini dah belajar tingkatan 4. Yang ini tingkatan 5. Tingkatan 5, ini tingkatan 4. Jadi bab 7 ni sebenarnya kalau awak dah ingat yang tingkatan 4 punya cuma tambah histogram, poligon kekerapan, OGIF. Julat antara kuartil. Itu sahaja sebenarnya kandungan bab ini. Kemudian penyelesaian masalah dan bab 8. Bab 8 tu sebenarnya kita cuba selesaikan masalah harian melibatkan matematik, permodelan matematik. Okey, tak apa, tu nanti kita sambung. So kita tengok 7.2a, sebenarnya kita dah nak habis bab Kalau sekolah lain dia dah start bilang kaji. Okey, kita tengok 7.2a. Okey, 7.2a saya nak elakkan masa awak panjang, saya dah buatkan so boleh tengok macam mana nak buat dia. Okay, so dalam soalan 7.2a latihan diri ni, soalan periksa pun lebih kurang macam ini. Daripada sini, dia boleh minta OGIF, dia boleh minta julat antara kuartil, sisian piawai dengan variance, complete set. Okay, so macam mana kita nak buat? Okay, so langkah pertama, bila nak buat OGIF, kita kena ada 4 lajur ni 4 kolom lajur boleh lah Okay, so ini saya singkatkan, pendekkan. Bil elektrik, ini bilangan unit bangsa puri. So ini kekerapan bilangan unit ni kekerapan. SA ni selang atas, KL ni kekerapan longgokan. Cikgu pendekkan, harap faham lah. Okay, so biasanya OGIF memang dia akan bekalkan kertas graf. Awak akan lukis pada kertas graf. Okay, next. Kita akan kira selang atas dia selang atas. So macam mana nak kira selang atas? Sebelum ni dah belajar kan? Macam mana nak kira selang atas dia? Okay, so ini bawah. Ini selang atas pula. Sempadan atas. Ini sempadan bawah. Ini sempadan atas. 49, 50. Tengah dia 49.5. Ataupun awak tambahkan, lepas tu awak bagi 2. Awak dapatlah 49.5. Ini pun sama. 69 tambah 70 bahagi 2. Dapat 69.5. 89 tambah 90 bahagi 2. Dapatlah 89.5. Seterusnya. Sampai 129.5. Okay, boleh So ini sempadan atas. Sempadan atas. Dah belajar sebelum ni masa buat histogram.
Okay, dengan poligon kekerapan. Okey, kemudian kita isikan kekerapan longgokan. Apa tu kekerapan longgokan? Minggu lepas saya dah bagi nota dan awak dah buat latihan. Minta maaf cikgu tak respon agak busy sikit dengan tak sihat demam. Saya demam, Cikgu Ramli demam. Jadi haru biru rumah Okey. Okey. So KL ni kekerapan longgokan. Kekerapan longgokan untuk first ni awak salin apa yang ada di kekerapan yang pertama ni, kotak kekerapan yang pertama ni awak salin balik. Kemudian untuk yang kedua ni 4 tambah 9 dapat 13. Okey, 13 tambah 11 dapat 24. 24 tambah 15 dapat 39. Itu kekerapan longgokan yang anda belajar minggu lepas kan. 39 tambah 13 dapat 52. Okey, ini kekerapan longgokan. Okey, kenapa? Sebab dekat OGIF kita nanti, kat OGIF sini kita labelkan dia kekerapan longgokan. Yang ni dia punya sempadan atas graf Okay. So, lepas awak dapat nilai ni, okay, awak senggat jika dia tak ada bagi skala, buat skala tu jangan terlalu kecil buat skala yang memudahkan awak. Macam ini kekerapan longgokan dia paling besar 52. Okay, paling besar 52. Ingat OGIF dia start dengan kosong. Jadi memang kena start dengan kosong. So paling besar 52, jadi saya nasihatkan kita guna 10 supaya bila dia kata 4, senang nak tanda 4. Kalau dia kata 16, okey ini 5 tambah 1, 16, senang nak tanda. Okey, jadi saya dah ringkaskan cepat, nanti lambat kalau saya tak buat lagi. So kena labelkan kekerapan longgokan. Yang ini boleh label, yang bilangan ni dalam ringgit ni boleh label kat ujung ataupun kat bawah. Kekerapan longgokan ni pun nak tulis kat atas pun boleh, kat tepi pun boleh. Okey. So kat sini saya nak terangkan sedikit. Kenapa dekat jadual 49.5, dekat OGIF kita letak 29.5. Okey. Ingat tak macam mana nak buat poligon kekerapan? Kita kena ada satu unit di depan kan, tambah. Okey, sebab dia bermula dengan kosong. Okey, dia bermula dengan kosong. Jadi kita kena ada satu nilai kita letak sepandan atas yang kelas sebelumnya. So kalau sebelum 30, mesti sini 29. So tengah-tengah dia 29.5. So kita letakkan kat sini. Okay, boleh? Itu sahaja saya nak bagi tahu untuk masa melabel ni. Jangan start dengan 49.5 ni. Awak kena tambah satu sempadan atas sebelum. Itu saya nak bagi tahu. Okay, seterusnya kita plotkan. Okay, macam mana kita nak plotkan ni? Jadual banyak ni. Kita gunakan laju yang ketiga dengan laju yang keempat. Yang depan ni dah tak pakai. Okay, yang depan ni tak pakai. Jangan guna kekerapan yang ini. Kita pakai kekerapan longgokan. Okay, so untuk yang pertama ni 29.5, kita startingkan dengan kosong. Sebab tu kita ambil sempadan atas sebelumnya. Sebab kita nak startingkan dengan kosong. Okay, kemudian ini 49.5. So kekerapan longgokan dia 4. So bila kalau awak guna skala 10-20 ni senang nak tanda 4. Okay. Kemudian 69.5 dia punya kekerapan longgokan dia 13. 69.5 kekerapan dia 13. 10, 11, 12, 13. Yang ketiga. Okay. Dan plotlah sampai habis. Boleh Okay, seterusnya. Cikgu dah cuba lukis guna touchpad saya ni. Tak cantik lah awak. Tapi kalau atas kertas geram saya boleh pakai pensel. Tapi pakai touchpad ni tak jadilah. So saya ambil lah gambar yang dekat jawapan belakang tu. Inilah
cara nak cantum dia. Kena licin kena licin. Okey, dia punya label masih sama. Okey, sama. So sebenarnya kertas graf tu kalau nak licin, kertas graf tu awak kena pusing-pusing kena pusing-pusing, bukan badan awak yang pusing. Sebab masa periksa awak tak boleh bangun. Kalau dah terbiasa, awak bangun masa nak melukis graf, latih awak duduk. Kertas graf tu pusing. Nanti tak nak sampai SPM, bila graf je awak berdiri. Nanti orang ingat, ya. Nampak bateri habis. Kejap. Sorry. Okay. So, saya nasihatkan belajar lukis graf, duduk, kertas graf tu awak pusing-pusingkan sampai dia cantik. Okay, takut nanti masuk SPM dekat meja awak berdiri, orang ingat awak minta kertas Okay. So, habis buat OGIF. Kena latih benda ni supaya kalau awak kerap buat, awak dapat jimatkan masa. Kalau jarang buat, nanti lama nak buat OGIF. Banyak lagi nak kena buat. Okay? Okay, lepas buat OGIF, barulah kita jawab soalan. Okay, julat. Okay, apa tu julat? Tadi kita dah belajar dekat contoh tadi, contoh 9. Julat ialah titik tengah kelas tertinggi dengan titik tengah kelas terendah. Okay, so titik tengah yang bawah ni, yang bawah ni awak tambahkan bahagi 2. Yang atas kali ni awak tambahkan bagi 2. Dia nak julat ni beza yang paling tinggi dengan yang paling rendah Okay. So, lepas awak bagi 2, dah dapat titik tengah dia, awak tolakkan. So, awak dapatlah julat. So, 80 apa? So, 80. So, kena tulis dalam unit bil elektrik awak. Tulis RM80 Okey. Jadi, ayat dia beza antara bil elektrik yang paling tinggi dengan bil elektrik yang paling rendah ialah 80. Jadi, kalau nak ingat ayat julat paling tinggi, paling rendah ialah beza. Lepas tu paling tinggi, paling rendah ialah. Yang lain tu masukkan nilai yang baru kira. So itu kira julat. Okay, julat antara kuartil. Macam contoh tadi, contoh 9 tu. Okay, 1/4 dari 52. 52 ni apa? 52 ni last kekerapan longgokan. 52 ni adalah jumlah semua. Semua apa kita kira ni? 4 ni bilangan pangsempuri. 52 bilangan unit pangsempuri. 52 unit maksudnya rumah lah dalam pangsempuri tu. Dalam pangsempuri banyak rumah kan? Banyak bilik. Banyak apa? Banyak rumah. Bukan banyak rumah. Bolehlah awak faham lah. Pangsempuri tu macam rumah bangsa kan. Dalam dia ada banyak kan. Tuan-tuan rumahnya. Gitulah. Dia ada 52 dalam satu pangsempuri tu. Okey, 1/4 darab 52 dapat 13. 13 tu awak tengok awak punya OGIF. Okey, macam ni. Dekat jawapan belakang dia tak ada label benda ni Saya nak awak label garis putus-putus ni. Saya percaya ramai orang rujuk jawapan belakang So, saya nak awak buat garis putus-putus ni dekat 13 and awak akan dapat kebetulan nilainya memang dekat kita senggat Nilainya dua-dua dekat senggatan. Kalau awak dapat masa periksa ni memang bernasib baiklah. Kalau lah awak dapat dekatnya bukan senggatan ni, awak kena kira betul-betul. Kadang-kadang melibatkan dua tempat perpuluhan So, awak dapat 109 ni dan 69.5 tolakkan dapat 40. Macam tadi juga tulis unit dia RM40. So ayat julat antara kuartil. Beza masih ada, paling tinggi masih ada, paling rendah masih ada. Tapi ada tambahan ini. So ayat julat antara kuartil
mesti ada perkataan 50% bahagian tengah taburan. Okey, yang saya garis ni, yang ayat, kalau nak hafal lah kalau faham ayat, buat ayat sendiri. Tapi untuk jumlah antara kuartil ni, yang berada 50% bahagian tengah taburan. Maksudnya dia nak yang tengah-tengah ni, bahagian tengah So lebih mudah kalau hafal lah ayat dia. Nilainya jangan hafal, nilainya berubah ikut soalan. So itu soalan satu. Okay, soalan nombor 2. Boleh buat kira julat dengan julat antara kuartil pada oktave? Faham tak? Boleh? Okay. So seterusnya variance dan sisian piawai. Ini dah belajar tingkatan 4, dia keluar balik. Okay. So kalau awak dapat soalan macam ni, saya tunjukkan yang A. Okay. Awak kena tambah 4 kolom. Awak kena tambah 4 kolom. Kita dah belajar dah dekat kelas. Okay. So, awak kena cari titik tengah. Macam mana nak cari titik tengah? 1 tambah 2. Yang ini. 1 tambah 2. 1 tambah 2 bagi 2. Cari titik tengah 3, 4. 3 tambah 4 bagi 2. Okay. So, buat cari titik tengah. So, awak akan dapatlah titik tengah. Kemudian Fx. Fx ni ialah F darab X. Ini awak kena darabkan. Okay. Darabkan. Okay. Saya dah terus cari. Terus jawapan pula Tak terbuat step dia. Okay. Fx ni tak apalah Fx ni ialah hasil darab F dengan X. Okay. Dapatlah lajur ini. Okay. Kemudian X kuasa 2 ialah titik tengah yang dikuasa 2 kan. Memang kena ada kalkulator. Tak ada kalkulator memang menangis tak kuasa nak mengkuasa 2 kan. Kemudian awak kena cari F kekerapan darab dia punya titik tengah kuasa 2. So ini dengan ini awak darabkan untuk dapat laju yang terakhir. Okay. Kemudian yang awak cari ni, tengok dia ada 6. 3 awak kena jumlahkan. Kekerapan. Okay. Okay, ini kekerapan darab titik tengah kena jumlahkan. Okay, ini kekerapan titik tengah yang dikuasa 2 kan. Okay, kenapa? Nilai ini diperlukan semasa nak mencari mean, sisian piawai dengan variance. Okay, ini yang saya dah ambil, indahkan. Ini yang jumlah yang 3 tadi. Jumlah yang 3 tadi. Okey. 3 ini diperlukan untuk mencari mean, variance dengan sisian piawai. Means, apa itu mean? Mean ialah jumlah kekerapan tadi. Okay, jumlah kekerapan yang awak darabkan dengan titik tengah, jumlah dia tu bahagikan dengan kekerapan. Ini kekerapan darab titik tengah. Okay, bahagi dengan kekerapan. Okay, so 1070 bahagi 152, awak akan dapat panjang titik perpuluhan ini. Okay, so bila ambil 2 tempat perpuluhan, 7.04 dia punya mean. Okay, lepas awak dapat mean, baru boleh cari variance. Okay, kalau pernah ingat sebelum tingkatan 4 nak cari variance dengan sisian piawai, kena belajar dulu cari mean. Okay, ada 2, kalau buku teks tingkatan 4, kalau awak masih ingat, ada 2 cara untuk cari variance kan. Yang first tu yang semua didarabkan dengan mean. Cara yang kedua, dia pakai yang ini. Yang dalam buku teks awak ni, dia tunjukkan formula variance yang kedua. Buku teks tingkatan 4 ada 2 bagi. Dia bagi 2 formula. Tapi biasanya memang kita guna formula yang inilah. Yang first tu panjang sangat pening kepala kan. Okay. So cara dia nak cari variance. Okay. Jumlah yang kesemua yang hujung tadi tu, awak bahagikan dengan jumlah kekerapan. Okay. Ini adalah simbol jumlah. Okay. Jumlah. Okay. Simbol bagi jumlah. Jumlah keseluruhan yang awak dah darab kekerapan dengan titik tengah kuasa 2, awak bahagikan dengan kekerapan. Tolak mean. Meannya kena kuasa 2. Ramai careless kat sini, meannya tak dikuasa 2 kan.
Ini formula variance. Ini formula variance. Mean kena kuasa 2 kan. Ini kena kuasa 2. Ini. Ramai careless di sini. Okay. So ada calculator, kira direct, tekan calculator. So awak akan dapat ambil 2 tempat perpuluhan. 9.49 minit. Okay, variance. Lepas awak dapat variance, mudah awak nak cari CCN PY. Variance tu, ini kan variance. Okay, ni variance kuasa 2. CCN PY kuasa 2 ni awak pindahkan sebelah, dia jadi punca kuasa 2. Okay, kalau ikut contoh dalam buku teks contoh 10 tu, dia kira balik wak daripada atas. Tapi untuk awak buat kerja nanti, awak terus je. Okay, cuma jalan kerja yang ini jangan dikuasa 2 kan. Ini jawapan untuk variance. Awak kena tulis CCN PY. Okay, 9.49 tu punca kuasa 2 kan. Dapatlah 3.08 minit. Boleh So, cikgu nak, ini dekat buku teks pun ada bagi cara nak semak jawapan. Kena guna kalkulator supaya bila periksa nanti mudah, confident keluar dewan sebab awak dah semak jawapannya betul guna kalkulator. Okay, so untuk hari ni cikgu nak awak buat 7.2a ni buat give. Okay, siapa yang tak ada kertas graf boleh buat kertas kotak-kotak. Kalau tak ada juga kertas kotak-kotak buku tulis matematik, pakai A4 pun boleh. Cuma dekat yang perpuluhan, sebab soalan ini dia untung dia tak melibatkan nilai di tengah-tengah ni, nilai di tengah-tengah ni. Jadi kalau siapa yang tak ada kertas graf tu pakai A4 pun boleh buat soalan ini. Tapi seeloknya kertas graf. Tapi kertas graf kedai runcit ada yang tak jual Jadi memadai lah awak buat. Okay, so saya nak awak buat latihan hari ni 7.2a soalan 1 dan 2. Okay, 2a cikgu dah tunjukkan tadi. So awak buat 2a dengan 2b sekali. Okay, ada nak tanya apa-apa tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. So kita ada 21 orang. Yang tak ada cuma 20 orang lah. Tolak saya. 20 orang yang tak ada. Saya sebutlah nanti kecil hati apa khabar Adam, Aisyah, Muiz, Putra, apa khabar Putra? Bagus Putra sekarang Ana Fatin, Anania, Maria.